Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Fahdi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Lama Judi dari dah. mana? Saya ni asal Pasimah. Tapi saya sekarang ni duduk di Batu Cave lah. Batu Cave Selangor. Alhamdulillah saya dah lama dah nak coaching dengan Tuan Fahdi ni. Allahu Akbar. Oh, Alhamdulillah. Rezeki tak lambat tak cepat, rezeki tak salah alamat kan? Ya, tumpang barakah Tuan Fahdi, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Sama-sama kita tumpang barakah. Ya. So, Tuan buat bisnes apa, Tuan? Okey, saya ni buat training bekam sebenarnya. Buat training bekam, okey? Yeah. Kena kecek baku lah, Tuan. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, saya ni saya background saya adalah medical doctor lah. Saya masih lagi practicing. So part time saya adalah mengajar buat training medical bekam lah kepada pembekam especially pembekam tradisional di Malaysia ni. Dan juga dah 4 tahun lah. Okey, dah 4 tahun. So Ahmad Zuhdi, betul Ya, betul, nama saya Ahmad Zuhdi. Panggil doktor lah. Boleh panggil Zuhdi, tak apa. Okey, masuk. Macam mana boleh daripada doktor normal practitioner punya doktor ni pergi ke bekam? Okey, sebenarnya kalau kita tengok sebab di Malaysia ni bekam ini dah lama kalau kita tahu bekam ni orang tradisional yang buat, betul tak? Jadi sebenarnya bila saya sebenarnya dapat training daripada British Cupping Society lah, international punya society yang berpusat di UK. So saya dapat saya one of dia orang punya certified practitioner. So bila saya nampak peluang di luar negeri kalau kita tengok memang kalau contoh di UK ramai medical doctor yang buat. Sebab ini adalah macam one part of the medical punya treatment. So dia ada study dan sebagainya. Jadi saya rasa saya nak bawa benda ni ke Malaysia sebab kita nak lebih kepada ada evidence based lah kita panggil. Jadi saya ni macam mempelopori satu mazhab baru bekam di Malaysia ni. Yalah macam tu lah. Baik. Secara backgroundnya. InsyaAllah. Ya, Tuan. Okay, so macam mana boleh saya bantu Tuan hari ni? Okay, so macam ni, kalau kita tengok sekarang musim COVID ni kan, ramai pembekam yang tak ada job. Sebab kalau kita tengok bekam ini sekarang ini sebab dia melibatkan sentuhan kan. Jadi banyak saya tengok pembekam ni, kawan sahabat-sahabat saya, student-student saya ni, dia orang ada macam kurang job lah. Memang tak boleh buat. Memang Kementerian Kesihatan tak benarkan buat. Jadi bila tak benarkan mungkin akan ambil mungkin few months dan juga mungkin boleh up to 1 year lah kan. Dari segi tu. Jadi ada risiko dari segi mereka akan resign ataupun mungkin mereka memang berhenti jadi pembekam dan buat bisnes lain mungkin. Dan in term of training pula mungkin dari segi training saya pun akan affected dari segi training lah. Jadi saya itu soalan pertama saya lah. Maksudnya macam apa yang saya boleh dari segi boleh bantu mereka dan juga untuk saya sustain training ni. Sebab saya dari segi training ni saya ada buat pembaharuan jugalah di Malaysia ni, which is saya buat kursus bekam online. Ada modul-modul saya yang saya present dari segi online lah dan juga dalam Facebook lah. Macam tu Tuan. Yang saya nampak problem yang musim COVID ni lah. Jadi saya minta kalau Tuan Fahdi ada idea macam mana ialah untuk sustainable bidang ini, ialah untuk part saya is training lah, tapi untuk sahabat-sahabat lain dari segi macam tu Tuan Fahdi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia ada satu bisnes. Saya percaya satu perkara Tuan. Positivity is good. Kita kena jadi orang positif. Jadi apa-apa pun kena positif. Tetapi positivity yang membabi buta itu juga membunuh. Maksudnya maksudnya boleh ni bekam mesti boleh jadi. Memanglah kita tak nafikan bekam boleh hidup kembali. Tetapi dia problem dia adalah kalau kita punya cash reserve is besar, tak ada masalah kan. Cash reserve kita besar gila. Tak apa, saya boleh tahan 10 tahun kan sampai vaksin keluar barulah saya tak ada masalah. Then okay. Tapi majority daripada kita ni yang sedang live dengan kita pun, okay, kena faham satu perkara. Kalaulah kita ni cash reserve company tu tidak power, tidak so strong, okay, dan di kala keadaan macam ni, the business itself
tak boleh nak run, kita kena berfikiran positif, bertenang, dan most probably mungkin kita kena pivot business sikit lah. Right? Daripada kita duduk stick dengan benda yang tak boleh nak buat, kita kena tukar sikit. Tapi saya suka macam ni. Bila kita nak tukar business, yalah, saya benda ni berat untuk saya bagi tahu tukar business. Sebab ada orang dia dah cari makan dah bertahun-tahun dekat situ contoh. Right? Tapi benda tak boleh nak buat. Okay. Kalau nak tunggu, dia affected. Affected kalau kita ada family, bukan kita seorang. Dengan family kita pun akan drag sama kan. So kita kena cepat berfikir. So cadangan saya, kita masih lagi buat business yang di dalam niche ataupun dalam niche lah, niche kesihatan. Tapi dia bukan servis yang kita buat sekarang macam bekam. Tapi dia masih lagi dalam kesihatan. Okay, alright, contoh Tan. Orang ambil bekam, apa sebab dia nak ambil bekam Tan? Doktor? Okay, bekam ini kalau kita tengok dia dari segi medical perspektif, kita boleh yang dibincangkan adalah dari segi pencegahan penyakit dan juga untuk dari segi rawatan lah, sebab memang ada kajian klinikal yang dibuat. So tapi sekarang ni dari segi isu nak treat tu tak boleh lah kan, itulah masalahnya. Kalau pergi ke rumah boleh ke? Memang tak boleh Tuan Fadi, memang tak boleh sekarang ni, memang tak dibenarkan. Okay. So maksudnya memang tak boleh buat. Kita nak pergi rumah pun tak boleh. Orang nak datang pun tak boleh. So maksudnya bisnes tak boleh nak buat. Itu je. Betul. Okay. Dia boleh buat tapi dengan syarat memang orang tak tahu. Dia macam dah lah jual dadah kan. Tak boleh. Dia orang jual dadah. Tapi kalau kena tangkap settle habis. Selesai. Hukum manusia ni kita boleh, ada orang boleh langgar je kan. So, kita tak nak buat secara tak bagus lah kan. Maksudnya kita nak buat bagus. Jadi tak adalah kita nak pergi rumah orang senyap-senyap kan. Sebab ada orang mungkin dia selesa dengan bekam. Jadi dia tak boleh kalau tak bekam. Ada orang macam tu kan? Ada kan orang macam tu kan? Kan Doktor? Saya tak nafikan mungkin ada lah. Yang buat secara orang kata senyap-senyap tu wallahualam lah, saya tak berani cakap lah, tapi maksudnya secara legal ni memang tak boleh lah sekarang ni. Betul. Itu maksud saya. So sekarang ni kita tak boleh nak buat, jadi kita tak ada option lain. Tapi bila kita nak tukar bisnes, saya lebih suka di dalam niche yang sama, supaya bila masanya tiba, kita boleh terus divert orang yang ambil servis kita yang bukan melibatkan bekam tu, dia boleh jadi customer kita. So dia akan jadi customer tetapi bekam itu berada di funnel belakang. Betul faham? Okey, faham. Maksudnya still dalam kategori kesihatan jugalah, perkhidmatan kesihatan kan. Macam tu maksudnya. Ya. Tapi sekarang ni contoh bekam itu menjadi keutamaan kepada peniaga-peniaga di bawah doktor yang buat servis tu. Jadi funnel dia untuk bekam tu duduk depan. Dia letak bekam tu duduk di depan, di funnel depan. Maksudnya kalau nak promote apa-apa, saya adalah orang bekam. Tapi sekarang kita jadikan bekam tu duduk belakang sekali supaya kita bersedia bila mana market ready, kita boleh offer je. Contoh. Faham tak? Contoh kata apa perkhidmatan, saya kata orang ambil bekam ni sebab apa? Memang ada bukti klinikal dan sebagainya, tapi kenapa orang ambil bekam? Mesti dia ada masalah yang dia nak selesaikan. Betul tak? Betul. Okey, masalah apa yang dia nak selesaikan? Okey, contoh kalau kita tengok secara general, mungkin general well-being lah. Bila dia bekam tu, dia rasa macam ringan badan. Rasa lebih, orang kata dari segi blood circulation dia lebih baik. Dia rasa lebih sihat. Dari segi general well-being lah kalau kita nak cerita. Itu kesan selepas bekam. Okey. Tapi dia datang bekam tu kenapa in the first place? Okey, kenapa saya rasa kalau kita tengok, satu ialah dari segi kesihatan dia sendirilah kesan tu. Yang kedua mungkin pengaruh sunnah itu sendirilah kot.
Mungkin kot, maksudnya orang nak mengamalkan sunnah Nabi. Sebab saya rasa itu yang antara orang kata sebab penting orang nak membekam, especially di masyarakat Islam di Malaysia ni. Okey. Uh, uh, Jadi dia bekam sebab dia nak ikut sunnah. Kalau Ya. awak tak bekam, awak tak ikut sunnah. Betul tak? Dia tak juga cakap macam tu, tapi maksudnya dia nak buat tu sebab dia nak ikut sunnah. Tapi kalau dia macamnya bekam ni adalah pilihan lah. Maksudnya kalau kita tak buat, tak semestinya kita tak ikut sunnah sebenarnya. Yelah, saya faham. Ya, ya. Orang tu saya kata tadi sekarang macam ni. Bisnes wujud sebab masalah. Okey. Orang pergi bekam sebab apa? Kalau doktor kata tadi, lepas bekam tu ikan apa semua, itu kesan selepas bekam. Tapi kenapa orang datang bekam peringkat awal? Mungkin dia ada migraine. Oh, okey. Kenapa? Migraine tak boleh tahan dah ni. Semua ubat aku makan tak boleh belah, tak jadi kan. Okey lah, orang kata pergi bekam. Ada lagi orang kata gaut. Kan? Apa lagi bekam? Kenapa? Tu saya kata, kenapa? Yang senang live dengan saya lagi saya bagi tahu. Bisnes wujud bukan sebab anda nak dapat duit. Tapi macam mana anda nak dapat duit dengan bisnes? Sebab ada masalah. Kita nak selesaikan masalah. Alright? Masalah ni satu. Cara penyelesaiannya ada banyak. Okey. Kalau migraine, alright? Migraine sakit kepala, tak boleh belah punya sakit kepala kan? Okey, satu, awak boleh makan Panadol. Solution. Betul tak? Betul. Dua, awak pergi klinik. Dua dah solution. Dua dah orang boleh buat duit. Panadol boleh buat duit. Doktor boleh buat duit. Nombor tiga, awak boleh pergi jumpa coach yang motivation. Mungkin awak stres sangat ni. 4. Nombor 5, apa lagi? Awak pergi beli bantal yang elok sikit nak tidur. Sebab mungkin awak tidur tak betul. Jadi awak punya ni sakit belakang, sakit tengkuk. So, awak kena beli bantal baru, tilam baru. Baru dah awak tak stres. Awak tak sakit kepala bangun pagi. Okey, selesai. Dah berapa dah solution? Dengan sakit kepala saja. Mungkin sebab awak punya sinus. Sinus awak ni bersumbat. Kan? Awak ada masalah sinus. Kan? Masalah sinus awak ni, awak ada resdung. Sebab tu, your oksigen tak cukup. Lepas tu sakit kepala. Okey. So, orang jual spray whatsoever tu, boleh buat ni. Boleh buat duit. Contoh ni, mendalah ni, bini wife saya setiap hari pasang dalam bilik saya ni benda ni. Ni. Beratus satu orang. Tahu tak doktor ni apa ni? Apa tak perasan. Ni namanya minyak essential oil. Oh, essential oil. Macam aromaterapi lah. Contoh ni, tengok ni. Ni mendalah ni, ada dalam bilik saya ni. Allahu Akbar. Saya buat kerja, dia pasang. Nak tidur pun dia pasang. Saya kata apa function? Nak keluar wap-wap ni kan? Dia kata tak. Dia letak dekat bilik saya ni. Yang ni lebih, nama dia apa ni? Abundance. Dia kata. Jadi bila awak bangun-bangun ni, awak rasa abundance. Awak rasa cukup. Awak rasa syukur. Saya kata, mana belajar minyak-minyak ni boleh bawa kita bersyukur kan? Tapi anyway, itu adalah untuk selesaikan masalah orang yang stres. Dia guna minyak. Budak-budak tak boleh tidur malam-malam, dia sapu minyak. So, dengan sakit kepala je, banyak gila solution. Kita faham tak? Ya. Sampaikan orang yang jual katil pun boleh buat duit. Kan? Awak sakit kepala mungkin awak stres kot, pergi melancong. Kan? Jadi, tu. So, sekarang ni salah satu juga adalah bekam. Salah satu. Tu maksud saya. Jadi, instead of solutionnya adalah bekam, kita tukar solution lain. Tapi masih lagi dalam niche kesihatan. Contohnya, awak sakit kepala. Alright? Most probably sebab awak ni. So, kita jual apa panggil tu? Ada satu tu, dia panggil apa? Homoterapi. Homopati. Contoh kan? Sebab dia nak lebih daripada sunnah, kita ada apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Habatus sauda. Habatus sauda. Ya. Kita boleh jual habatus sauda dulu kat depan. Jadi kita cari customer yang ada masalah-masalah ni, fokus jual habatus sauda, madu, masih lagi sunnah. Betul tak? Ya. Selepas PKP selesai, barulah kita follow up lah, kita build relationship dengan semua pelanggan-pelanggan kita. Selepas PKP selesai ataupun kerajaan dah bagi bekam, kita contact balik macam mana so far, dah makan habatus sauda,
dah minum madu kan. Nak tak buat satu lagi sunnah? Apa dia? Bekam. Datang tempat saya. Oh. So that's the way. Funnel tu, instead of bekam tu di atas, orang datang bekam, sambil bekam tu kita promote barang. Kan? Ada tak doktor buat macam tu? Saya ni Tuan Fadi, saya ni fokus saya adalah kepada training bekam tu. Jadi saya sebab saya ni sebenarnya memang saya dah ada job permanent dah, sebab saya masih lagi working as a doctor sebenarnya. So macam training ni sebagai part time saya lah. Jadi saya tak nak macam betul lah, saya faham lah maksud Tuan Fadi tu, maksudnya kita nak shift ke tempat lain dulu, tapi last kali kita bekam tu di belakang kan. Tapi macam saya ni, kalau boleh saya nak terus maintain dalam training ni, maksudnya apa yang preparation yang patut saya buat. Contohnya dari segi marketing, contohnya in the future saya buat website ke, saya buat, contohnya saya plan nak record video training saya letak dalam website contohnya. Yelah benda-benda macam tu lah saya, which is saya tak berapa nak nampak sangat benda-benda in part of training part tu. Okay, alright. So kalau doktor buat, tadi saya cerita pasal doktor punya student, okay, belajar kan. Untuk doktor sendiri, kalau doktor masih lagi nak stick dengan bekam tu, there's no problem at all. Pada pandangan saya lah, kita akan ada pandemik. Bukan akan ada, memang kita ada dah pandemik sekarang ni, dan kita tak tahu bila akan berakhir. Doktor pun mungkin tahulah, lama lah benda ni habis kan. Memang lama lah sebab tak ada vaksin yang selamat, terbukti selamat kan. Jadi kalau masih lagi nak buat training boleh. Tapi kita nak faham lah, training sekarang ni orang takut nak ke training yang ramai-ramai. Jadi, dan orang dah semakin suka trainingnya di online. Jadi memang boleh buat, doktor boleh buat training. Kemudian dalam bentuk video, training tu dalam bentuk video, dan jual video-video tu. Kalau dalam bekam. Bekam ni boleh buat sendiri ya doktor? Ke bahaya? Buat sendiri maksudnya passion buat sendiri atas diri dia ke macam mana maksud tuan? Mungkin dia buat DIY ke, daripada rumah ke, wife dia buatkan ke? Maksudnya home lah, maksudnya family cupping lah. Boleh sebenarnya. Boleh. Yang simple. Boleh lah. So doktor boleh buat training video bekam dari rumah. Equipment bekam di rumah. Power tak buat lagi. Orang tak buat lagi, tapi yelah kena check lah Kang, dia pergi bekam, platelet dia low pula tu. Dia kena bekam, settle, tak berhenti dah. Itu masalahnya. Tapi kalau sekadar simple cupping tu boleh, macam bekam kering macam tu boleh lah. Tapi kalau bekam darah ni dia perlukan training sebenarnya. So kita buat yang itulah doktor, yang boleh dibuat di rumah, home. Home kan, untuk sementara ni kan. Ramai orang nak. Serius. Cuma Tuan Fadi, saya nak tahu, sebenarnya saya nak belajar lagi berkaitan dengan internet marketing ni, sebab saya punya media saya sekarang ni FB je. FB ni saya buat FB live, FB je lah saya punya ni, tapi macam website macam tu saya tak ada. Jadi saya dari segi IT ni saya kurang sikit lah sebenarnya. Jadi kalau boleh macam untuk saya belajar lagi dengan Tuan Fadi, apa saranan Tuan Fadi untuk saya, sebab memang saya kalau boleh saya nak sustainable lah dalam bidang training bekam ni, sebab ialah saya punya aim pun sebenarnya saya nak supaya kita dapat preserve sunnah itu sebenarnya. Ialah di samping kita buat duit tu, ialah duit tu cerita lain, tapi lebih kita nak preserve sunnah tu. Jadi apa lagi yang boleh saya belajar dengan Tuan Fadi dari segi marketing, digital marketing ni, apa yang saranan Tuan Fadi untuk saya boleh belajar lagi? Kalau doktor nak belajar, sekarang ni masa musim kita punya COVID-19 ni, saya ada banyak buat webinar free. Satu, webinar percuma setiap malam ada. Setiap malam ada webinar percuma, tapi saya tak pasti dapat ke tak. Doktor dapat ke tak apa dia punya iklan, satu. Nombor dua, sampai email ke tak. Biasanya email lah, saya akan email training. Atau kalau misal kata doktor nak terus belajar, doktor boleh pergi ke mentorhack.com, ada kat bawah ni. Ni lah. Tepi bawah doktor tu. Mentorhack. Dekat situ team Mentorhack sekarang ni, team Mentorhack ni adalah kita punya subsidiary Funny Evo lah. Jadi Mentorhack mereka buat satu tawaran.
setiap bulan sebenarnya monthly kena bayar 149. Ya. Tapi untuk 7 hari pertama ni RM RM3 sahaja. RM7. Oh. RM7. 7 hari pertama RM3 untuk tengok, untuk masuk dan belajar selama 7 hari. Kalau I see. rasa bagus, then continue lah. Kalau tak nak, boleh stop. Oh, so Tuan Fadi cadangkan saya belajar melalui mentor hack tu saja. Ada tak kelas lain yang saya boleh untuk saya improve lagi lah dari segi saya punya marketing, dari Kelas segi lain ada. Saya ada kelas 3 hari yang kita akan buat. Tapi yang 3 hari tu selepas raya. Oh, insyaAllah. Kelas 3 hari selepas raya. Nama kelas tu Digital Marketing Mastery. Yang tu lebih kurang harga, Tuan ada nombor telefon tim saya tu kan? Ada. Minta, nanti tim saya akan minta forwardkan kepada Tuan lah untuk kelas Digital Marketing Mastery tu. After Itu raya dia ajar berkaitan apa tu Tuan Fadi Digital Marketing Mastery tu ajar buat website ke macam mana kita nak? Okay, dekat Digital Marketing Mastery ni kita ajar strategi digital marketing. Okay, tapi kalau kita pergi ke Digital Marketing Mastery, saya akan bagi mentor hack percuma untuk setahun. Oh. Jadi after kita belajar strategi, kita dah tahu dah mana nak tembak dulu, mana nak pergi dulu kan. Social media mana saya nak attack dulu. Lepas kita dah clear benda tu, barulah masuk part contoh nak buat website. Nak buat website pergi dekat mentor hack. Mentor hack tu dia dah buat klik, okay, step by step. Nak buat website, step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa. Okay. So Tuan Fadi cadangkan saya follow kelas Digital Marketing Mastery dulu, baru saya belajar melalui mentor hack. Betul ke macam tu? Betul. Semua yang live dengan saya pun saya sarankan macam tu lah. Pergi ke Digital Marketing Mastery selama 3 hari dulu, kita belajar strategi. Strategi yang penting, Doktor. Dia bukan klik-klik tu penting. Ramai orang ingat klik-klik tu penting. Tak, betul. strategi penting. Sebab saya rasa itu yang saya lack sebenarnya. Sebab mungkin dari segi ilmu bekam tu saya ada, tapi dari segi strategi tu kan. Sebab saya dah mengajar dah 4 tahun. Saya dah masuk market Singapore dah sebenarnya. Kat Brunei pun saya dah mengajar. Tapi dari segi, kalau tengok Facebook saya, kadang-kadang yang pergi pun orang yang sama. Jadi saya tak boleh nak create crowd yang lain dari segi strategi tu Tuan. Ya, itu maksud saya. Strategi penting. Kalau kita ada apa dia panggil kereta lumba paling laju dalam dunia pun, kalau tak ada strategi nak bawa dia apa semua kan, habis ya. So strategi yang penting sekali lah, strategi. Nak berperang, kalau kita ada tentera yang paling power dalam dunia pun tanpa strategi yang betul, habis juga. Okey, tapi nak tunggu kelas tu lambat lagi kot Tuan Jadi maksudnya untuk isi masa ni baik saya belajar melalui mentor hack dulu kot ke macam mana Tuan rasa? Ya, kelas tu memang lambat lagi, tapi tanya tim saya, dia ada satu course namanya Advanced Database Power tu. Sebab tu saya kata kalau ambil Digital Marketing Mastery, kita akan bagi free mentor hack tahun. Itu je. Jadi sementara menunggu tu, dalam tu ada banyak gila video-video tuan boleh belajar. Banyak gila. Dalam mentor hack tu ya maksud Tuan? Dalam mentor hack tu muntah habis, semua keluar. InsyaAllah. Dalam mentor hack sangat banyak benda yang boleh belajar lah, sangat banyak. Kalau kita buka tu, tapi dia tersusun lah. Maksudnya nak belajar Facebook saja dan step by step, macam tu. Nak belajar YouTube marketing, step by step. Nak belajar Telegram, nak buat Telegram punya Telegram marketing, ada step by step. Nak buat apa lagi? Semualah, nak buat IG step by step. Nak buat apa lagi Facebook, nak buat website step by step. Semualah dekat mentor hack ni. Cuma Tuan, kalau saya dalam bidang training ni, selain pada medium FB, apa lagi media lain yang Tuan rasa patut saya conquer lah maksudnya, untuk saya move on, yang patut saya master betul-betul? Dia bukan isu Facebook sekarang ni, dia isunya database. Oh, database. Siapa database paling besar, okay, dia menang. Itu je. Jadi kalau kita ada database besar, kita boleh drive traffic. Dalam traffic ni ada satu last 2 weeks je. Last week. Team Fanivo, kita ada buat satu training namanya Digital Marketing Masterclass.
Yang Okay. tu saya cerita, tapi yang tu dah habis dah. Okay. Saya cerita traffic ni ada 3 traffic. Alright. Ada traffic yang kita miliki. Miliki tu adalah database lah. Alright, traffic. Oh. Jadi database ni, okay, siapa yang sedang live dengan saya, database ni power tak power sebab apa tau? Satu database ni maksudnya nombor telefon, email kan. Dia equals to RM1 duit kita. Macam tu lah lebih kurang. Kalau kita ada 100,000 database, dengan sekali petik kita boleh dapat 100,000. Dia umpama mesin ATM kita. Itu je. So that is the power of database lah. Macam Lazada, Shopee semua, kenapa dia minta kita install apps dia dalam phone? Sebab dia boleh buat blasting. Dia buat, okay, 10% pun keluar dekat phone kita. Ting kan. Dia kata, promo 10% lah, kita buka. Buka. So sekadar brand without database, out. So apa? We cannot follow up anytime pelanggan kita. Dan decision adalah based on dia, bukan based on kita. Kalau kita tak ada database, kita own the brand, kita tak ada database. Tapi kalau kita ada database dan kita ada brand, we just need to hantar satu message je. All the database will dapat message tu dan mereka akan start beli. Database lah. Ramai orang tak tahu pasal ni. Dan untuk doktor guna untuk database ni, saya anjurkan semua orang yang sedang live ni pergi ke saleskeep.com. Bawah tu ada saleskeep.com dan buka account Saleskeep lah untuk simpan database, buat relationship, untuk WhatsApp pun boleh terima pembayaran guna WhatsApp, macam-macam lah. Right? So Saleskeep Saleskeep dia panggil? Saleskeep dekat bawah tu ada. Okay. Nanti saya tanya detail dengan tim tuan kot. Sebab saya pun tak apa jelas lagi idea Saleskeep ni. Doktor boleh pergi website je. Tak payah tanya tim saya. Pergi website, buka account free. Semua kita bagi free lah tu. Funny subsidiary Funny Ibu. Tak ada. Sebab tu saya bagi tahu, tak apa, ambil lah. Bagi dia orang nak tolong orang kan. Mental hack bagi RM3 je. Saleskeep bagi free je. Saleskeep bagi free. So, esok saya akan bagi 10,000 akaun Saleskeep free bermula esok. 10,000 yang bernilai RM300,000. Saya akan bagi giveaway. Tapi kalau hari ni doktor nak buka pun boleh, saya bagi 2 minggu free, tapi yang tu account premium lah. Boleh start terus. Saleskeep boleh tengok macam mana nak buat. Doktor boleh create kedai online doktor dekat Saleskeep kan. Okay. Boleh explore sendirilah kot tu Saya cuba tengok dulu macam mana. Dia tak payah bantuan human dah. Kita dah buat flow yang semua orang boleh guna lah. Semua orang pandai klik macam ni rupanya. Macam tu je. Dia untuk simpan database lah. Macam tu lah simpan database, customer relationship management, apa lagi? Untuk kita tahu orang ni beli ke tak beli. All the database information pelanggan simpan dalam tu. Semua boleh letak dalam tu. Serius. Okay. Dan kita boleh automatekan email marketing, boleh hantar sehari lepas sehari. Semua dah boleh di-automatekan dekat situ. Dan kita boleh buat sistem pembayaran, boleh terima pembayaran, credit card, debit card dan sebagainya. Macam kita buat website dalam tu, website saya sendiri dalam tu ke macam mana Tuan Fadi? Dia bukanlah fully website tapi dia lebih kepada order form. Tapi kalau nak buat website pun boleh. Cuma dia tidak 100% yang website tu lah. Dia lebih kepada order form. Tapi order form yang boleh buat website lah. Dia hybrid. Website plus order form. Maksud saya kalau saya buat kelas training online, lepas tu orang bayar terus daripada situ, boleh tak Tuan Fadi? Boleh. Untuk feature seminar, so far dia akan release maybe dalam bulan depan kot untuk features tu. Tapi for now kita boleh jual barang lah. Tak apa, doktor pergi tengok dulu. Pergi tengok. It's a very powerful system dan saya develop based on SME, keperluan SME. Kita bukan buat sesuatu sebab kita pun perlukan this system. So kita buat internally and then kita jual untuk, kalau kita jual kita bagi untuk orang luar untuk test. InsyaAllah. Okey Tuan Fadi, insyaAllah saya pun rasa nak follow lagi kelas Tuan Fadi ni sebab rasa macam banyak lagi kot tak belajar. Sebab saya pun silap juga dulu pun sebab kita rasa kita ada ilmu. Tapi bila kita masuk market ni dia lah. Sebab saya ni bukan kepala otak bisnes sangat. Saya just macam lebih pada untuk educator sebenarnya.
Sebab saya nak betulkan yalah benda-benda pembekam kat Malaysia ni, kawalan infeksi, benda-benda macam tu. Yalah, tapi bila once you dah masuk, tapi kita nak kena ada strategi. Which is benda tu yang saya rasa saya tak reti tu. Betul. Uh-uh. Okay, alright. InsyaAllah Dr. InsyaAllah. So saya looking forward untuk join kelas Digital Marketing Mastery. Yang advanced database power ni memang ada kelas lain ke Tuan Fadi? Tak, advanced database power tu kalau so far lah, this is our promotion during this pandemic lah. Kalau doktor ambil advanced database power tu, doktor akan dapat free Digital Marketing Mastery. Nanti team saya akan explain lah all the details. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah dapat juga ilmu sedikit sebanyak. InsyaAllah saya rasa kalau satu hari saya nak jumpa Tuan Fadi, kalau boleh salam, nak boleh apa? Jumpa face to face lah. InsyaAllah boleh. Yeah. Balik. Saya nak tanya, Tuan Fadi dulu sekolah Faris Petra dulu kan? Faris Petra. Tahun 2000 sampai 2004. SPM 2004. Oh, junior saya lah, junior. Oh, Faris juga lah. Ada saya sebelah tu. Sekolah kompetitor MRSM PC. Musuh ketak. Faris. Okey, Doktor. Okey, terima kasih Tuan Fadi. Ya Allah. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dimurahkan rezeki semua. Sama-sama Doktor. InsyaAllah. Okey, doakan saya sekali Tuan Fadi. Doakan saya berjaya Tuan Fadi. Macam Tuan Fadi juga ah. Boleh jadi jutawan beriman seperti Tuan Fadi insya-Allah. InsyaAllah. Kita target billionaire apa Doktor? Ya, saya amin insya-Allah. Doakan saya berjaya jadi jutawan yang beriman macam Tuan Fadi. Boleh insya-Allah Doktor. Yang penting kita bagi manfaat, Allah mudahkan. Rezeki ni tak alamat. Rezeki tak salah alamat. Allah nak bagi je. Kun fayakun. Kalau jadi. Tapi yang saya dengar yang summit hari tu memang saya rasa itu antara saya memang yalah saya macam best sangatlah yang summit hari tu, yang 3 hari tu kan. Itu yang alhamdulillah lah. Saya rasa itu membuka mata saya lah pasal bisnes ni. InsyaAllah. Right. Thank you Doktor. Okay, Tuan Fadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah kita dah bersama dengan Dr. Ahmad Zuhdi, orang Kelantan. Tapi kena kecek luar lah sebab takut orang tak faham. Saya suka kecek Kelantan sebenarnya tuan-tuan, tapi ada kawan-kawan saya lah, ada lah masa universiti dulu dia totok. Dia tak boleh bunyi orang Kelantan, dia terus apa ni cakap lah betul kan. Anyway, alright, insyaAllah. Okay, alhamdulillah. Adakah anda belajar something? Okay, saya nak recap balik apa yang kita belajar dengan Dr. Zuhdi tadi. Saya share dengan Dr. Zuhdi untuk anda semua. If anda punya bisnes sekarang ni mengalami masalah sewaktu pandemik sekarang, okay, pertama sekali positive is good, tetapi positivity pun boleh membunuh juga kalau kita masih lagi positif, yang bisnes kita boleh naik tapi tak boleh nak pergi dah ni. Okay, sebab apa? We don't have any control kepada situasi. Jadi saya sarankan pertama sekali, before we pivot our business, sebelum tukar bisnes ni tukar kan, kita kena ada a few things yang kena lakukan dulu. Pertama sekali kena tengok dulu sama ada our business boleh dilakukan lagi atau tidak. Kalau boleh dilakukan, contoh ada orang waktu PKP, waktu krisis, waktu pandemik ni lah jualan dia meningkat gila-gila. Ada orang sampai sale almost millions kan. Saya punya student-student anak didik dekat Funny Evo, sales dia dulu dalam 200-300 ribu sebulan kan. Lepas tu masa krisis hari tu saya tekan dia orang, kau ni jangan sekali-kali kau slowkan iklan. Naik almost millions punya sales kan sebulan. Alhamdulillah, semua Allah izin kan. Tapi dikala ada bisnes yang tak boleh nak pergi, apa yang perlu anda buat adalah if your business, produk atau servis anda boleh lagi pergi, what you should do adalah change your offer. Alright, tukar offer anda. Instead of offer ni A, anda tukar offer B. Sebab offer tu yang akan menarik perhatian orang, okay, untuk beli barang kita. Kalau barang kita ni sama macam orang lain, atau masa pandemic you need to show some mercy kan, tunjuk macam kesian sikit kepada orang. Okay. Instead of you bagi less harga, you give bonus atau offer yang lebih baik. Okay, you just need to change offer. You change offer, you will change your destiny. Dalam bisnes, gitulah senang cerita. Alright. Ada banyak strategi offer tapi saya tak sempat nak share hari ni.
Sebab yang saya kata digital marketing mastery itulah yang 3 hari tu kat situ saya akan share macam mana nak craft offer yang baik. Right? Sebab offer yang baik akan tentukan conversion yang baik. InsyaAllah. Okay, alright, clear setakat ni? Alright, and then saya sentuh dengan doktor tadi adalah berkaitan dengan funnel. Okay, tengok yang sedang live dengan saya, this is very serious matter. Kalau your business tak boleh nak pergi, tapi anda menjangkakan business anda boleh pergi kalau PKP ataupun pandemik ni habis, what you should do adalah tukar funnel anda. Right? Instead of you change business, totally change, you change the business tapi within niche. Masih lagi dalam niche yang sama. Macam doktor tadi, masih lagi dalam niche kesihatan. Okay? Macam student-student yang doktor mengajar tadi tu, masih lagi dalam niche kesihatan. Cuma anda letakkan bekam, contoh macam doktor tu dekat belakang. Sebab benda ni belum dapat lagi lah, tak boleh nak buat. Tapi pergi ke depan dulu, makan contoh makanan sunnah ke whatsoever. Kalau orang beli tu, the moment orang beli, okay, kita dah tahu dah, ni lah database saya, right? Ni lah database saya. Jadi database tu anda boleh letak dekat sales kit, right? Letak dalam sales kit. Bila anda letak dalam sales kit tu, anda boleh tengok, okay, hari ni saya nak follow up siapa yang boleh saya upsells. Right, kalau katalah si A dah spend dengan anda saja beli produk sunnah RM1,000. B baru RM50. Maksudnya A ni memang customer yang high end. Jadi anda kena jaga dia lebih. Alright? Macam tu cara dia. And then anda boleh offer kepada A, offer kepada B, offer kepada C untuk buat bekam nanti bila pandemik ni dah selesai. Okay? Alright, so tu cara dia. Letakkan dekat belakang. Okay? Hopefully boleh belajar something. InsyaAllah.